Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Azan dan perkara-perkara yang berhubung dengannya. Tentu. Azan ialah salah satu syiar Islam yang disuruh melakukannya semasa mengerjakan sembahyang fardu yang 5, sama ada ketika sembahyang seorang diri atau sembahyang berjamaah, lebih-lebih lagi di masjid dan di surau pada hari Jumaat secara khusus. Di dalam Quran disebut pelihara azan seperti berikut: Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bay'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat dan tinggal berjual beli. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang azan dalam surah Jumaat. Wa iza nadaitum ila salah ittakhazuha huzwa wa la'iba. Dan apabila kamu menyerukan suara azan untuk mengerjakan sembahyang, mereka yakni musuh-musuh Islam menjadikan seruan azan sembahyang itu sebagai ejek-ejekan dan permainan. Orang-orang kafir bila diseru dengan seruan azan, mereka ejek dan main-main olok-olok. Sebab tu suruhan azan ini syiar Islam. Jadi kita bila dengar azan tak boleh bercakap, diam. Kenapa? Bila kita bercakap-cakap ketika azan, makna kita berlawan dengan suara azan. Sepatut bila kita dengar suara azan, kita kena tunduk. Maksudnya tak ada dah kalimah lain dan suara lain yang lebih besar dan lebih hebat daripada seruan azan. Nah itu. Abad tu tak boleh lagi nak bercakap ketika suara azan. Itu. Azan ialah seruan yang disyariatkan untuk memberitahu kepada umat Islam yang mendengarnya bahawa waktu sembahyang tertentu telah masuk. Itu satu. Dan masing-masing menghendaki bersedia untuk mengerjakan sembahyang yang menjadi tiang agama. Azan dan iqamah, dua perkara yang sunat dilakukan sebelum mengerjakan sembahyang. Azan ni sunat, qamah pun sunat. Dua perkara ini sunat sebelum mengerjakan sembahyang. Lafaz azan, menurut hadis Muslim dan lain-lainnya daripada Abu Mahazwarah radhiyallahu anhu, bahawa lafaz azan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah macam itulah, macam lafaz selalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya ingat itu tak apalah kot, kita semua tahu lafaz tu. Lafaz azan kita dengar selalu. Baik. Tengok depan sikit tu. Makna dia pun tu, bawah tu makna depan tu berhubung dengan soal azan. Apa itu yang tadi tu lafaz azan, lepas tu makna semua kita tahu dah, itu saya tak payah baca lah. Berhubung dengan soal azan ini, disunatkan juga melakukan tarjih di dalam azan, iaitu asyhadu alla ilaha illallah 2 kali dengan perlahan. Bila sebut asyhadu alla ilaha illallah, tarjih maknanya sebut kalimah tu semula 2 kali dengan perlahan. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla illallah, asyhadu alla illallah. Itu tarjih. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu tarjih dengan perlahan 2 kali. Itu.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali dengan perlahan sebelum menyebutnya dengan nyaring sebagaimana diterangkan dalam hadis Muslim. Berdasarkan hadis Abu Daud dan lain-lainnya, sunat melakukan taswib pada azan subuh. Pada azan subuh kena tambah taswib, iaitu menyebut as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Itu sunat. Sembayang itu lebih baik daripada tidur. Sembayang itu lebih baik daripada tidur. As-salatu khairum minan naum, itu maknanya sembayang lebih baik daripada tidur. Itu tak apalah. Masa menyebutnya ialah sesudah sebut kalimah hayya 'alal falah. Tu pun kita tahu. Saya rasa saya tak payah hurai lah kot, no. Kita dengar selalu dah kalimah azan bila hari subuhnya, as-salatu khairum minan naum. Selepas sebut hayya 'alal falah. Itu tak apalah tu. Menjawab seruan azan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muazzin. Rawal Bukhari wa Muslim. Apabila daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mendengar seruan azan, maka jawablah sebagaimana disebut oleh Bilal. Bila dengar suara azan, jawab seperti mana disebut oleh Bilal. Ikut dia. Dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ni semua kita tahu. Cuma dia teralik tak jawab. Sengat duk nganga saja. Dengar suara azan, jawab. Itu. Ini Nabi suruh. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Daripada hadis ini dan hadis-hadis yang berikutnya dapat dipaham bahawa apabila kita mendengar suara azan, hendaklah mendengar dengan penuh adab, tertib dan khusyuk, kerana kandungannya menegaskan keesaan dan kebesaran Allah Ta'ala serta kebenaran Rasulullah, kebenaran Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, kerana seruan itu mengajak beribadah untuk mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Dengar suara azan, diam. Diam pula dengan penuh khudu'. Kenapa? Kalimah itu kalimah membesarkan Allah. Allahu Akbar. Kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau kita orang Islam tak reti nak hormat kalimah azan, kita nak usaha apa lagi hormat? Hormatlah. Itu. Baik. Orang yang mendengar azan disunatkan menjawab dengan menyebut kalimah-kalimah azan sebagaimana yang disebut oleh Bilal tadi, kecuali kalimah-kalimah hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Tak payah ikut yang tu. Dia sebut hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah, yang tu tak payah ikut. Jawabnya la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas salah, la haula wala quwata illa billah jawab. Hayya 'alal falah pun jawab la haula wala quwata illa billah. Kalimah yang lain ikut macam Bilal sebut. Dia sebut Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Dia sebut kalimah syahadah, kita pun ikut kalimah syahadah. Kecuali hayya 'alal falah dengan hayya 'ala salah. Jawab dia la haula wala quwata illa billah. Itu. Maksudnya tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Dan juga kecuali kalimah as-salatu khairum minan naum. Tak payah jawab as-salatu khairum minan naum balik ataupun la haula wala quwata illa billah. As-salatu khairum minan naum yang disebut oleh Bilal dalam azan subuh, maka jawab sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta. Jawab macam tu. Benar seruanmu, semoga bertambah-tambah kebajikanmu. Itu. Semoga bertambah-tambah kebajikanmu. Itu. Sadarta wa bararta. Itu jawab ketika kalimah as-salatu khairum minan naum. Itu. Ini dijelaskan dalam hadis daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Bilal menyeru azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu pendengarnya daripada kamu menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Kemudian bila menyeru asyhadu alla ilaha illallah, lalu pendengar menjawab asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian bila menyeru hayya 'alas salah, lalu pendengarnya menjawab la haula wala quwata illa billah. Kemudian bila menyeru Allahu akbar, lalu menjawab Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian bila menyeru la ilaha illallah, lalu pendengarnya menjawab la ilaha illallah. Apabila semuanya itu disebut dengan ikhlas daripada hatinya, nescaya ia berpeluang masuk syurga. Mudah ya? Kalau yang tu ikut dengan penuh ikhlas hatinya, dia berpeluang untuk masuk syurga. Boleh masuk syurga dengan dia jawab surah azan dengan betul ikhlas. Itu. Kita ni tak tahu yang mana amalan yang kita buat yang betul-betul ikhlas yang boleh masuk syurga. Jangan pandang amal ibadah tu, walaupun benda tu kecil, jangan pandang kita rasa kecil. Tak ada, semua besar belakang. Kadang-kadang kita rasa pergi umrah boleh masuk syurga. Sebab tu duk pergi umrah tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun pergi belanja sampai 10,000 pun dia pergi. Bawa anak-anak pergi. Seorang 10,000, bawa pergi 7-8 orang 70,000. Kenapa? Nak masuk syurga. Belum tentu. Belum tentu. Amalan yang kira ni ikhlas. Kadang-kadang duk pulun yang buat yang besar-besar begitu, yang kecil-kecil ni tak peduli. Jawab seruan azan tak peduli. Tu panggil cabang-cabang iman tu. Mula daripada kalimah syahadah sampailah mengutip duri di jalan ataupun gangguan-gangguan di jalan, itu cabang iman. Sebab tu jangan pandang kecil ibadah, jangan pandang kecil. Kadang-kadang kita duk pulun baca Quran, besarlah baca Quran bagus, pulun sembahyang sunat sembahyang sunat ni, duha lah apa buat, bila bunyi azan kita buat tak peduli je. Pasal apa? Ada kita rasa kecil? Tak, yang tu besar. Itu ralik kita. Yang lebih takkan lagi, orang berazan dia duduk sembang biasa, tak peduli apa. Pang. Sama naik suara dia dengan surah azan. Nah itu. Ni kata Nabi, kalau kamu jawab surah azan dengan penuh ikhlas, kamu boleh masuk syurga. Ambil beratlah. Walaupun dengan apa juga amal ibadat yang jangan kita pandang kecil. Itu kadang bila terlalu jumpa sampah di jalan, kutip. Ada. Ataupun ada sampah kat masjid, kat surau ke, kai ambil, buang. Boleh jadi kita nak masuk syurga dengan benda-benda gitu saja. Itu. Sebab tu tok haduk pondok saya, pagi-pagi saya suruh cuci tandas. Pagi-pagi semua kena cuci tandas. Cuci tandas surau pagi-pagi. Kalau tuan-tuan pergi duk pondok nampak pagi-pagi duk bawa beruh, bawa apa, duk suruh saya suruh cuci tandas. Kerana hak duduk pondok lah ni, dulu-dulu orang susah-susah pergi duk pondok. Lah ni orang senang-senang pergi duk pondok. Cikgu pencen, pencen bank, semua hak pencen duit banyak. Kadang-kadang pengarah bos guru besar duk pondok. Lah ni. Pakat nak duduk pondok belakang. Itu. Lepas tu kan pakat lah bawa main kereta lah penuh kat pondok. Pondok kecil, kereta macam-macam. Itu. Kadang-kadang bila kita duduk itu, orang-orang duduk kadang standard ni nak buat kerja-kerja cuci tandas, cuci apa tu, mereka rasa lekeh, mereka tak mau buat. Nak buat kemas-kemas ya. Saya kata tak payahlah. Kita pergi berjatuh angin kita. Ngaji tasawuf ni tujuan ngaji tasawuf ni nak bagi jatuh angin tu. Tak? Kalau mengaji tasawuf, mengaji kitab hikam, kau mengaji kitab-kitab Imam Ghazali, kau mengaji tinggi, tapi angin duk tinggi juga. Duk rasa besar, rasa mulia kita tu sampai bila pun tak jadi. Buat kerja-kerja ni. Jadi kadang-kadang bila kita buat benda-benda lagu tu, kita rasa terhina. Kita rasa diri kita ni apa semua. Kadang-kadang kita rasa kita ni tak layak buat kerja itu. Ni pok-pok bangla saja layak apa semua. Kita ni tak layak. Sebab kita rasa kita mulia. Lepas tu bila nak boleh masuk syurga? Bila nak boleh masuk syurga? Sebab tu saya arah. Sebab tu dulu ada cerita seorang ulama fiqah, dia jadi imam. Ulama tasawuf, dia ikut ulama fiqah.
Tengah-tengah semayang tu dia mufaraqah. Tengah semayang dia mufaraqah. Ulama tasawuf ni mufaraqah. Ulama fiqh ni dia reti hukum hakam, sah batal semua dia reti. Lepas pada tu, bila dia mufaraqah tengah semayang, ulama fiqh ni duk cari mana silap dia. Lepas semayang dia tanya, pasal apa tengah semayang faraqah saya? Hang nampak apa saya silap yang menyebabkan semayang saya batal yang hang tak boleh ikut ni? Dia berhenti tengah jalan tak ikut. Kata ulama sufi ni, aku berhenti ikut kamu tengah-tengah semayang tadi sebab aku nampak dalam hati kamu ada darah haid. Aku nampak dalam hati kamu ada darah haid. Kata dengan ulama sufi ni. Ulama fiqh terkejut. Kerana betul tengah dia semayang tadi, sebelum dia semayang ada orang tanya kat dia hukum tentang darah haid. Hukum tentang darah haid. Dia agak keliru. Lepas pada tu dia terfikir darah haid tu dalam semayang. Ulama sufi ni, kalau kita ni panggil wali lah, dia nampak si yang jadi imam tadi duk fikir benda tu tengah semayang, sebab tu dia mufaraqah. Ulama fiqh ni kata, kamu ni hebat, kamu ni hebat, boleh tak saya nak belajar kat kamu, nak mengaji? Ulama fiqh yang alim ni minta nak belajar pada ulama sufi tadi. Dia kata tak apa, esok pergi ke rumah. Nah, adalah cerita ni. Pergi ke rumah. Lalu dia pun esok pergi rumah nak mengaji. Bila dia sampai rumah, tok guru ni dia banyak bela, kalau kita kat ni bela kambing lah. Bela unta, kalau mana bela kambing. Unta dia ni duk berak keliling rumah dia, penuh. Bila sampai, dia kata, ni saya nak mengaji ni. Dia kata, hang nampak dek tek unta kat rumah aku belambak. Hang sapu sat tek unta tu. Dia pun sapu. Lepas dia sapu, bila dia ambil penyapu, dia tanya mana penyapunya. Dia kata penyapu tak ada. Nak sapu ngapa? Tu sapu dengan janggut hang. Sapu dengan janggut hang. Janggut panjang. Dia pun kait tek unta tu dengan janggut. Habis bersih semua tek unta kat keliling rumah tok guru tadi, dia ahli sufi tadi. Dia kata bersih dah, tok guru boleh masuk mengaji tak? Dia kata pergi balik. Pergi balik. Dia pun balik. Esok main lagi. Esok ulama fiqh ni main lagi nak mengaji. Nak tak? Nak mengaji. Lah unta berak pula lah. Ni hak kemarin. Tak. Ni hak semalam pula tu penuh. Dia kata lagu tu juga. Nampak tak tek unta berak belambak? Nampak? Hang sapu. Dia pun kait tek unta dengan janggut dia. Beres sapu. Habis dah. Sampai habis, macam mana boleh start mengaji kah? Pergi balik. Hari ketiga dia pun macam tu juga. Cuma hari ketiga tu tok kata, hang pergi balik tak payah main dah. Lah bila mengaji, hang pergi balik tak payah main dah. Tak payah main dah. Dia kata, masa bila saya mengaji? Dia kata, kamu dah halim. Cuma nak berjatuh angin sikit je. Kalau hari-hari duk main sapu tik unta dengan janggut tu, takkanlah nak ada angin lagi. Nak tak? Tentulah rasa terhina. Cukup dah hak tu. Kamu dah halim, bagi tarbiyah lagu tu, dah cukup dah. Balik dia dengan ayat tu. Kira alim tasawuf dengan tu je. Tasawuf tu amal tu. Tak ada? Tasawuf tu amal tu. Faham? Itu. Kadang-kadang kita nak buat kerja pun pilih-pilih juga. Pilih-pilih juga buat kerja. Semua. Ini tak ada masalah. Kita buatlah kerja apa-apa. Yang ikhlas lillahi ta'ala, pi surau cuci tanah surau ke, pi masjid cuci tanah masjid ke. Apa semua. Semua amal ibadat jangan kita pandang rendah. Jangan. Kita tak tahu mana syurga yang kita nak masuk. Orang panggil amalan mana? Dan Nabi SAW sebut dalam satu hadis dia. Saya pun baca dah berapa kali dah kat sini, tak apalah ulang kali lagi. Dalam syurga, bila masuk dalam syurga, duduk dalam syurga ni, seorang duduk dalam syurga, seluas-luas langit dengan bumi tu hak paling sikit syurga.
Hak paling kecil syurga ni seluruh langit dengan bumi. Tu hak paling kecil. Luas syurga ni. Tu seorang duduk seluruh langit dengan bumi. Hak dapat hak amalan yang paling banyak lagi itu tak tahu luas mana. Dengan keindahan dia, dengan taman dia, dengan sungai-sungai syurga, dengan buah-buahan syurga, dengan bidadari syurga lah. Kalau orang dengan bidadara syurga lah, segalanya ada duduk dalam syurga. Tu seorang. Ya, orang lain duduk dalam syurga dia. Orang lain duduk dalam syurga dia. Itu. So luas-luas. Jadi masa bila dia nak jumpa kawan-kawan di dunia dia ni? Masing-masing duduk dalam syurga seluruh luas dengan penuh keindahan. Kata Nabi, di syurga ada pasar syurga. Ada pasar syurga di syurga. Dia ada pasar syurga. Jadi kalau kita ni kan pakai macam pakai hari lah kan. Masing-masing keluar daripada syurga pergi ke pasar syurga. Wallahu a'lam, indahnya apanya, nak belilah dengan pahala. Tak guna duit dah tu. Duduk di pasar syurga. Di pasar syurga itulah dia jumpa balik kawan-kawan dia. Di syurga, di pasar syurga tu dia jumpa tok guru dengan anak murid. Di pasar syurga itulah berjumpa kawan dengan kawan. Di pasar syurga itulah jumpa pekerja dengan bos. Di pasar syurga itulah jumpa bos dengan pekerja. Jumpa di situ. Kata Nabi, ada yang dia jumpa di syurga orang yang paling rendah di dunia. Martabat dia hina lah. Dia ni kira bos lah, direktor lah, pengarah lah, hebat lah. Dengan ada driver, dengan ada bodyguard, dengan ada apa semua. Itu hak bos. Lepas tu dia jumpa orang yang paling rendah dengan dia di dunia. Mungkinlah orang ni guard ke ataupun cleaner ke, duk cuci, duk kai tu rendah. Orang panggil bangla ke apa, panggil semua ni. Jumpa orang tu. Dia ni bos, jumpa orang tu dalam syurga, di pasar syurga. Orang yang paling rendah lah di dunia, jumpa di syurga, di pasar syurga. Lalu si bos ni tanya lah, syurga kamu tak mana? Dia tanya lah kan, duduk mana kalau ni kejumpa kau pasal malam, tanya, lah ni duduk mana? Dia pun tanya, syurga kamu tak mana? Mana syurga kamu? Si orang yang paling hina di dunia ni, pandang hina lah, pandang rendah lah, sebab dia pun tak duit, miskin, kerja apa, kauman apa semua. Dia pegang tangan orang besar di dunia ni, pegang tangan dia tunjuk, tu syurga saya. Kawan ni lenggak tengok syurga dia setinggi-tinggi seperti mana kamu lihat bintang di langit yang paling halus. Bintang tu besar, tapi yang paling halus tu sebab dia terlampau jauh, terlampau tinggi, dia paling halus, sayuk je tengok. Duk nampak lik jauh tu syurga dia. Maknanya syurga dia jauh lebih tinggi daripada syurga-syurga orang lain. Sedangkan dia orang yang nampak lekeh di dunia. Lekeh di dunia, tapi syurga dia jauh lebih tinggi daripada syurga orang-orang lain. Ini tuan-tuan, Tuhan dia bukan nilai kita untuk guru ke, kita bos ke. Allah pun sebut dalam Quran, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya mulia kamu di sisi Allah Ta'ala takwa. Siapa takwa lebih, dia mulialah. Siapa takwa lebih, siapa yang takut pada Allah lebih, siapa yang menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala lebih, dialah mulia. Allah di dunia ni Allah uji. Ada orang diuji dengan kemiskinan, ada orang diuji dengan kekayaan. Semua ujian. Ada, semua ujian. Hak miskin diuji cara miskin, hak kaya diuji dengan kaya. Itu. Akhirnya Allah nilai siapa takwa lebih. Itu saja. Sebab tu jangan pandang lekeh. Jangan pandang lekeh. Itu. Apa-apa kebajikan yang orang buat, jangan pandang lekeh dengan kebajikan. Kadang orang buat kenduri bagi nasi lemak sebungkus, dia bubuh nasi lemak 5 dah bungkus lentok omboi, bagi pun nasi lemak ikan bilis kedekuk baik. Dia buat kebajikan. Jangan pandang rendah. Ada derma pun RM1. Ada. Dia buat kebajikan, jangan pandang rendah. Tu cerita dia. Itu. Macam dia semayang.
Kadang kita suka tanya, mayang apa dia ni? Ada? Mayang apa? Nu kira hak tak semayang. Ada? Itu. Dia pergi kat dia buat. Mungkin dia semayang. Kita tengok kadang waktu tu waktu tak semayang. Tengok-tengok dia semayang. Mungkin dia qada. Mayang-mayang hak lama. Ada? Kita kadang duk pergi berkira orang buat ibadat. Nu tak kena, ni tak kena, nu tak boleh, ni tak boleh. Bukan kira orang tak buat. Tak ada. Jangan pandang rendah. Macam saya sebut, ingat hadis tadi, saya selalu pegang hadis. Walaupun dia tu nama orang panggil Bangla, mari cari rezeki kat sini, semayang tak tinggal, ibadat tak tinggal semua. Sama juga wali-wali Allah. Wali-wali Allah ni orang yang Allah sayang. Allah bukan sayang orang duit banyak. Allah bukan sayang orang yang rupa lawa. Tak? Allah bukan sayang orang yang pangkat tinggi. Allah sayang siapa yang dekat dengan dia. Siapa yang dekat dengan dia? Ya Allah sayang. Yang beribadah mendekatkan diri dengan dia. Orang ni orang yang Allah Ta'ala sayang. Orang yang Allah tak sayang tu dipanggil wali Allah. Kita nak tunggu wali balut terbang besar. Itu wali. Kau duduk saja boleh. Tak, kita tak boleh nak tentu hak mana. Kadang-kadang hak duk kutip sampah kat tepi jalan, duk apa semua tu. Dia tu wali jangan main-main. Kita mana tahu dia orang gila betul. Jadi orang nampak semua orang gila tu wali. Tak, kemungkinan juga. Ini kita susah nak baca. Macam orang kerja jual ikan di market. Mungkin dia wali. Ada? Dia jual ikan di market saja. Dia taklah kata Tok Guru kata apa, pagi-pagi dia pergi ambil ikan di tempat ikan lah nak panggil tu. Dia bangun pukul 4 pagi. Bangun pukul 4 pagi dia mandi-mandi, dia tak pernah tinggal tahajud. Dia bangun mayang tahajud. Belum dia start motor pi. Tengok. Ni hak nampak mulia apa semua ni tak bangun tidur lagi. Kau duduk ni. Ni hak apa pegawai pencing, cikgu pencing, tok guru, apa semua ni hak besar ni lah, ke hebat-hebat ni. Hak meniaga di market ni, pukul 4 pagi bangun dah. Sebelum dia pergi market, dia mayang tahajud lu 2 rakaat, tak pernah tinggal. Dia tak payah dia bangun dah. Tengok siapa mulia. Kadang tok guru duduk tidur terguling, hak nama tok guru. Badak. Hak nama lebay, hak nama hak duk beribadat ni tak boleh kira. Dia tak pernah tinggal. Pi semua, pi ambil ikan sampai letak susun ikan di market, bang subuh dia start motor pi sembahyang jemaah subuh, tak pernah tinggal. Ni orang mulia-mulia, hak kerja mulia-mulia ni subuh, kadang-kadang subuh kerja. Kadang hak kita pandang betul tak? Subuh kerja. Itu. Jemaah kadang-kadang jemaah, kadang-kadang tak. Kita ni dia tak pernah tinggal. Lepas tu duk kaluk-kaluk lagi jual ikan apa semua pukul 9 10 penuh, cuy lari main duha 2 rakaat. Pukul 11 12 balik. Tidur qailulah, lagi pergi main duha. Jemaah. Asar jemaah. Maya insya. Apa insya ke 10 tidak dah. Buat witir 2 rakaat. 3 rakaat. Pukul 10 tidak dah. Esok 4 pagi bangun dah. Itulah amalan dia. Allah sayang tak orang ni? Allah sayang. Pergi masjid sedekah pula. Hak duit dia duk jual ikan tadi 10 siapa dia aja jual ikan di market ya. Tapi dia punya jadual dia hebat. Dia hebat. Betul lah orang tak pandang dia ni pakai pun lekeh. Tak ada pandang kata dia ni tok guru dia ni apa semua. Tak tuan-tuan. Siapa yang orang panggil, siapa yang mendekatkan diri dengan Allah, dia yang mulia. Itu. Sama orang tua-tua duk jual nasi lemak tepi jalan, mungkin dia wali. Dia jual nasi lemak jalan, apa duduk buku nasi lemak tu. Dia kerja apa? Dia nak jual nasi lemak, lepas subuh nak jual nasi lemak. Dia bangun tak nak nasi pukul apa? Pukul 4 bangun dah. 4 bangun. Bangun ambil apa semua, tahajud lu 2 rakaat, tak pernah tinggal. Sagi kisah ni apa semua orang bang subuh jemaah subuh. Sagi buka kedai jual nasi lemak. Itu ibadat dia. Habis dah nasi lemak ni, masa ni habis dah kan. Balik lagi nak rehat sat duha dulu 2 rakaat. Ambil Quran baca sikit.
Nak kata-kata kat orang dah, ada kuliah-kuliah tajwid ke, kuliah-kuliah Quran ke, dia pergi dengar ngaji. Pas maghrib ada orang baca-baca kitab, dia pergi dengar apa semua. Gitu. Zikir-zikir la haula wala selawat apa dia buat? Dia buat mengumpat kat orang dah, tak kata kat orang. Ni tengah tu tak lebih kata kat orang menjebu. Oh no, orang ni tak kena, orang ni tak kena, orang ni tak kena. Dia dah, dia dengan dunia dia aja. Siapa dia? Penjual nasi lemak wali Allah. Tak mustahil. Kita nak tunggu wali ni pakai sorban besar, janggut apa semua tu duk setambung tasbih besar gajah berputai kat jangkuk kat kepala apa semua tu. Tak mesti. Orang yang Allah Ta'ala sayang, penting ikhlas. Ada? Ikhlas dia beribadah pada Allah. Macam saya sebut selalu, kita tak boleh minta jadi Nabi. Tak boleh. Kerana Nabi kita, Nabi terakhir, penutup segala Nabi. Tapi kita boleh minta jadi wali. Kita boleh minta jadi wali. Saya sebut pada tuan-tuan sekalian, kalau saya minta, ya Allah jadilah aku sebahagian daripada wali-walimu, apa masalah yang takut sangat nak minta pasal apa? Sebab orang Melayu ni selagi tak boleh terbang di udara bukan wali. Lagi tak berjalan atas air, tak tenggelam tu bukan wali. Tu karamah. Ada yang Allah nak bagi, ada yang tak bagi, terpulanglah. Tanya ustaz mengajak mari daripada Pulau Pinang naik apa? Naik feri. Sampai sini naik apa? Naik kereta. Bukan wali ya. Kalau ustaz mari daripada Pulau Pinang naik apa? Aku terbang. Saya nak terbang balik ah. Ustaz Muttalib tu wali tu. Sebab dia boleh terbang. Lagi tak boleh terbang tak wali. Melayu punya tuan-tuan sekalian. Sebab dia banyak cerita tentang karamah. Memanglah ada. Ini hak Allah nak bagi. Ramai wali-wali tempat kita ramai. Betul, ramai. Betul, kalaulah tempat tu tak ada orang yang Allah Ta'ala sayang langsung, Allah tak turun sitik hujan pun. Ni kita duk tupan-tupan hujan turun, kemarau panas turun hujan, apa semua tu. Ada orang-orang yang Allah sayang dalam kampung tu, walaupun tak banyak. Tapi kadang-kadang kita tak pandang pun orang ni. Bak kenuri lupa pun nak jemput dia. Sebab siapa je jual ikan merkit je pun, jual lemak je pun, ataupun kerja gitu-gitu apa semua, orang tak pandang. Orang tak pandang. Itu cerita dia. Sebab tu tuan-tuan, macam sebut tadi, mulia bukan duduk pada rupa paras, rupa semua. Takwa. Siapa takwa lebih, dia mulia lah. Ada. Takwa ni apa dia? Orang yang hubungan dengan Allah dia dekat. Kita akan bila berkeliling orang, kita biasa keliling orang, biasa kan? Saya pun biasa. Semua orang duduk atas dunia tak berkeliling. Macam mana duduk atas kita berkeliling dengan orang biasa tak? Apa yang kita buat? Bila terberkelahi, tak mau berkelahi pun, tapi terjadi dengan adik-beradik, kita tak syok tau. Pada tak syok. Berkeliling dengan kawan-kawan, kita tak syok. Ada. Berkeliling dengan jiran, kita tak syok. Lepas tu fikir pula, kita panggil apa? Putus hubungan. Yalah, tak boleh lah yang tu putus hubungan tu. Rosak hubungan. Kalau kita rasa tak syok bila berlaku rosak hubungan kita sama kita, kenapa kita tak rasa bila kita putus hubungan dengan Allah, Tuhan kita, yang buat kita daripada tak ada pada ada, yang bagi rezeki pada kita yang cukup lengkap. Tak ada siapa pun boleh buat kita. Yang special Allah buat kita. Kita tak sama dengan orang lain. Tak sama dengan orang lain. Kita hanya kita saja. Bukan rupa paras saja tak sama. Cara berjalan tak sama. Kita tengok jauh muka tak kenal. Tapi kalau cara jalan, dia ni mat ni. Betul. Cara gelak tak sama dengan orang. Sebanyak ni manusia dulu, sekarang yang sedang ada tak sama. Cara teriak tak sama. Kau tengok orang teriak, bukan sama. Yang tahu teriak ni huduh, tapi tak sama. Cara tidur pun tak sama. Kalau kita duk jaga asrama tu senang. Kita tengok satu tu, kawan nu kalih kau ni, kawan ni. Allah buat cukup special. Nada. Semuanya tak sama dengan orang lain, tapi sama manusia. Nada. Itu. Hebatnya kejadian Allah Ta'ala, Allah jadikan semua. Teringat. Jadi macam katalah yang saya sebut ni, walaupun itu hanya
hanya jawab seruan azan. Hanya jawab seruan azan. Tapi jangan pandang rendah kerana dia ibadah. Ibadah. Macam sebut orang bersin. Bersin kita sunat jawab alhamdulillah. Bersin ni sebut alhamdulillah. Kita bersin tak sebut alhamdulillah, belahak alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Siapa ajak tak tahu. Siapa ajak tak tahu. Yang dia ajaknya bila bersin alhamdulillah. Bau tu tak tahu. Dia mana ada belahak suruh sebut tu tak? Tak apa lah sebut-sebut, tapi yang suruh bersin. Sebut alhamdulillah ni lepas makan. Alhamdulillah, belahak tak kira lepas makan. Kita lepas makan sejam dah. Tak kata apa, baru alhamdulillah hak makan sejam tadi. Tu kita punya. Ada. Ni boleh minum alhamdulillah. Boleh makan. Itu yang betul. Itu yang betul. Kadang-kadang tak makan pun angin. Alhamdulillah. Dia jadi automatik. Ni panggil lebay apa tu panggil. Ini cerita dia. Dia lepas makan alhamdulillah lah. Yang disuruhnya bersin. Bersin ni sihat. Ada. Sekali sihat, dua kali sihat. Kalau lebih pada dua kali tu bukan sihat, tu penyakit. Sat-sat bersin tu sesama. Nama dia. Kalau dia bersin tu dia suruh sebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersin. Nah itu. Bila kita dengar orang bersin, suruh jawab. Dia sebut alhamdulillah, kita kena jawab yarhamkallah. Orang kita ni payah nak lekat lagu tu. Pada. Payah nak lekat. Sebab tak tahulah, kadang-kadang kita teralik. Nah. Sebab kadang-kadang itulah suka buat amal ibadat, tapi kadang-kadang kita rasa kecil benda tu. Faham tak? Kalau kita pergi berjemaah di masjid, bila tu imam sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmunnya khasnya makmun laki-laki kena bila amin tu serentak dengan tu imam. Amin. Kena suara tu deras sikit. Itu. Kata tak ni? Kata, tapi banyak tak kata. Dalam masjid tu ada 100 orang laki-laki, ada 100 orang laki-laki. Bila Tok Semai sebut, imam sebut amin, tempat wuduk pun tak dengar. 100 orang punya amin tu tak bunyi pun. Tak tahu pasal apa. Tak percaya, try. Kadang masjid tu tempat wuduk dekat tu je 100 orang sebut amin, luar masjid pun tak dengar. Luar masjid pun tak dengar. Tak tahu pasal apa. Dia warak tak kena gaya kot. Ni jantan-jantan semua ni. Saya ingat kok perempuan semua. Meneru ada. Tapi dia betul amin. Tak. Tapi tu masjid pun tak terkeluar suara. 100 orang punya suara. Agak-agak pasal apa? Cuba. Agak-agak pasal apa? Tak tahu. Saya pernah dulu mengamuk budak-budak saya di madrasah saya. Duk suruh sebut amin tak mau. Pagi tu lepas subuh, hampa keluar di luar, hampa sebut amin daripada lepas sebut amin, rumah saya sampai dengar di rumah ustaz. Tak dengar apa ulang balik. Dia sebut amin tu daripada pukul 7 sampai 9. Pukul 9 tengah amin. Dia tahan Zat. Bila tak imak ghairi maghdubi waladdallin amin, bunyinya. Tidak tak bunyi pula. Tak tahu orang laki-laki kena pasal ni. Kadang saya kata mungkin perkataan amin ini tak apalah. Itu masalah dia. Sedangkan kalau kamu serentak amin dengan imam, turut bersama dengan malaikat, kata Nabi, syurga. Boleh masuk syurga dengan sebut perkataan amin. Tak mau kata. Kadang-kadang kita jadi imam tahu. Bila tu imam sebut Allahu Akbar, yang makmum ni dia kena sebut sama Allahu Akbar. Bunyi belum? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Makmum Allahu Akbar. Orang 100 orang, suara 5 orang. Aling turun semua. Kadang-kadang kita jadi imam ni, ada ke makmum ni?
Tak bunyi apa. Kalau surau kampung kok bunyi sebab lantai tu kayu. Ni lantai pun kapek, tak bunyi apa. Lepas bagi salam kalih-kalih meneru dia, tak bunyi. Tak bunyi. Sedangkan bila Tok Imam rokok, makmum pun Allah sebut sama takbir intiqalat tu, tak bunyi. Harap Tok Imam. Nah, ini pasal apa? Kita duk kira baca Fatihah rukun, baca tahiyat rukun. Hak sunat tak apalah, sunat ada jadi lagu tu. Faham tak? Sebab mungkin kita anggap, takut kita anggap ni ibadat kecil je. Takut kita anggap begitu. Tak boleh. Tak boleh macam tu tuan-tuan, tak boleh. Bila kata ibadat penting walaupun sekecil mana. Bila kata kita orang lelaki kena sebut takbir takbir, sebut. Tok Imam Allahu Akbar, kita ikut imam Allahu Akbar. Biar bunyi macam lebah, bunyi meneru bergaung ni, tak bunyi. Cuba tuan-tuan perhati masjid kita, tak bunyi. Bila kalau Tok Imam takbir kan Allahu Akbar, nah itu sagi bunyi Allahu Akbar, serentak bunyi, tak bunyi. Tu lagi bahaya. Sebab apa? Takbiratul ihram itu rukun. Ada takbiratul ihram rukun. Kadang masuk tak bunyi apa lah. Mulut pun tak buka. Maya. Nak apa tak tahu yang ni. Sedangkan dia rukun qauli. Mulut tak buka, bagi salam. Dia lekat penyakit. Penyakit syaitan bisu nama dia. Cuba kita cek tengok, takut kita pun kena penyakit tu. Kena penyakit tu, penyakit tak bunyi. Rukun qauli kena bunyi. Allah. Orang perempuan dia suruh perlahan, bukan tak bunyi, perlahan. Bukan baca dalam hati tak. Baca dalam hati tak sah. Satu saja semayang ni dengan hati. Niat. Lain kena baca dengan mulut. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena ada. Faham? Jangan kita pandang amal ibadah yang kecil itu kita rasa kecil, padahal dia besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia besar. Itu. Baik. Doa selepas azan. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a bainal azani wal iqamah. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Antara azan dan iqamah tidak ditolak. Maksudnya antara doa yang dimustajabkan oleh Allah selepas azan dan sebelum qomat. Masa tu waktu mustajab doa. Berdoalah. Di samping kita berdoa, kita kena pilih waktu-waktu mustajab. Antara azan dengan qomat itu doa mustajab. Doa selepas mayang mustajab, waktu mustajab. Hari Jumaat, malam Jumaat mustajab. Kita kena pilih waktu-waktu mustajab tu, banyakkan berdoa. Masa yang berkat dan melimpah-limpah rahmat untuk berdoa ada diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, dan disuruh kita mengambil berat menunggu kedatangan dan menggunakan peluang itu dengan sebaik-baiknya. Di antaranya ialah masa sebaik-baik sahaja selesai azan sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Pada saat yang demikian disunatkan berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan baginya seperti diterangkan dalam hadis berikut. An Abdullah bin Umar an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza sami'tumul muazzin faqulu mithla ma yaqul summa sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi ashar summa sallallahu alayya wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala liya wasilah halat lahu syafa'ah. Rawal Muslim. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu
mendengar Bilal menyerukan azan, maka coba jawablah kamu seperti kalimah-kalimah azan yang diserukan itu. Kemudian setelah ia selesai azan, berselawatlah kamu atasku. Kerana sesiapa yang berselawat atasku 1 selawat, nescaya Allah limpahkan 10 rahmat kepadanya dengan sebab 1 selawat itu. Yang ini selalu kita dengar. Kemudian pohonlah kamu kepada Allah untukku supaya aku diberikan al-wasilah. Kerana al-wasilah itu satu darjat kedudukan di syurga yang tidak sepatut dikurniakan melainkan seorang daripada hamba-hamba Allah yang pilihannya. Dan aku harap bahawa akulah hendaknya orang itu. Maka sesiapa berdoa memohon untukku al-wasilah itu, berhaklah ia mendapat syafaat aku. Doa khusus untuk baginda yang disebutkan itu ialah dinyatakan dalam hadis berikut. Doa lepas azan. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'ul nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asul maqamal mahmud alladhi wa'anta halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Siapa baca doa tadi? Rawahul Bukhari wa ghairuhu. Daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berdoa semasa mendengar seruan azan, doa azan tadi, selesai dan berkata Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadin wasilatul fadilah wa ba'asul maqamal mahmud alladhi wa'adtah, sampai habis tu. Sesiapa yang berdoa demikian, nescaya ia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat kelak. Syafaat ni pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa-siapa nak dapat syafaat Nabi, bacalah doa selepas azan tu. Kadang angkat tangan saja tak baca apa, baca apa tak tahu. Baca bagi elok, angkat menipu kuat. Tu orang panggil tipu diri sendiri. Nada, tipu diri sendiri. Itu baca itu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'asul maqamal mahmud alladhi wa'adtah. Itu halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Kata Nabi, dia layak terima syafaat aku pada hari kiamat. Tiap kali lepas azan baca elok-elok doa selepas azan, dia layak terima syafaat Nabi. Kalau tanya nak dah syafaat, mau tak nak? Semua orang mau. Nak harap amal ibadat kita tak tahu mana. Haraplah Rasulullah sudi. Nak syafaat, Rasulullah sebut, siapa baca doa selepas azan yang tadi, baca dengan elok, dia layak terima syafaat aku. Ambillah, terimalah syafaat Nabi. Bukan payah pun, baca doa lepas azan. Itulah kadang-kadang syaitan kacau kita ni banyak benda. Macam kita selepas ambil wuduk kan, ada doa wuduk. Bukan kata tuan-tuan, kadang-kadang pun saya teralik tak baca, syaitan kacau doa lepas wuduk tu, padahal baik sangat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ingat hak baca tak apa kali. Tak ada. Baca tak apa kali. Selepas ambil wuduk, tak ada tangan baca. Dia ada dua benda tu. Satu, kita terlupa doa tu, nak baca tak ingat. Satu lagi, ingat doa, terlupa baca. Teruk kita ni, tahu tak? Teruk. Yang hak tak ingat tu, nak baca tak ingat. Faham tak? Yang ingat, terlupa nak baca. Itulah mak sebut kan, kalau rumah kamu tak mau bagi jadi rumah kamu itu papa. Ada rumah besar tau, dalam rumah ada segala-galanya, tapi rumah tu papa. Tahu papa? Kosong. Itu kosong, rasa tak bahagia, rasa tak tenang, ada. Itu panggil kepapaan.
Bukan papa tu dalam laci barang emas satu celepah penuh. Nak papa apa? Dia fikir, kan tak? Duit berlambak. Tapi papa. Tahu tak? Rasa tak ada apa duduk dalam rumah ni, rasa tak ada apa. Itu. Tu dia rasa nak keluar. Setengah orang duduk orang Melayu sebut apa? Rumahku syurgaku. Duduk rumah cabut je. Tapi seronok. Seronok. Tengok orang tua tu. Anak-anak orang pergi Kuala Lumpur duduk rumah banglo, tak mau nak balik duduk rumah cabut dia agak. Anak pujuk duduk tak mau agak. Tengah dalam rumah bukan ada apa. Ada lemari ikan buruk satu je. Ada. Tapi dia seronok dalam rumah tu. Seronok. Dia kata aku teringat rumah aku. Gitu. Mak saya pula tu. Dia kerja bungkus beg tepi pintu nak balik. Nak balik sedia. Orang tanya ada apa? Tak tahu. Ada. Tapi dia seronok duduk rumah dia. Bebe lagi orang duduk rumah dia, dia ada jadual dia. Ada. Dia ada jadual dia. Dia nak wirid ni, nak wirid ni, nak wirid ni, nak wirid ni apa semua. Walaupun rumah tu rumah buruk, tapi dalam dia tak apa-apa. Dia pergi rumah orang, bukan orang lain, bukan lain, rumah anak-anak dia. Segalanya ada, makan siap, nak basuh baju, orang tolong basuh semua siap, nak berjalan kereta ada. Nak beli rumah dia agak. Ini rumah dia tu, seronok dia duduk. Setengah orang dia tak seronok. Dia tak seronok. Kadang-kadang kot Pulau Pinang tu, Langkawi bersama kot. Rumah duduk Pulau Pinang, dalam pulau, rumah. Tak ada kerja. Pergi sewa hotel di Pulau Pinang kak. Cara Langkawi duduk Langkawi. Duduk Langkawi saja pergi tidur hotel kot Langkawi kak. Dia tercemui dalam rumah. Cemui tak boleh duduk. Orang panggil. Takutlah bimbang. Orang panggil ada kepapaan tadi ni. Seorang orang tak mahu dia nak duduk rumah dia. Ada. Walaupun tidur atas tutup berkulat tu. Tapi dia bahagia, ada. Dia bahagia dengan rumah dia. Tu cerita dia. Kita harap biarlah rumah kita bahagia. Macam mana nak dapat? Nak dapat benda tu. Dapat. Betul. Lama sebut. Setiap kali nak masuk rumah, ada. Buka pintu nak masuk rumah, saya selalu ajak yang ni. Tapi saya pun selalu terlupa nak baca. Ustaz pun terlupa. Ada. Habab betul lah mengaku depan tuan-tuan. Selalu terlupa nak baca. Harap tak lupa lah. Kau tu dah abad kat tuan-tuan tak mau bagi lupa. Buka pintu nak masuk dalam rumah, buka pintu je, baca Qul Allah 3 kali. Sambil berjalan masuk. Siapa tak ingat Qul Allah? Nak punggai kepala dengan buta ayat. Nak tengok Qul Allah. Semua ingat. Mudah kan? Mudah. Tapi bukan mudah. Balik ni baca 3-4 hari lupa. Bukan lupa Allah, lupa nak baca. Ada. Ulama-ulama ajak mudah ya. Siapa masuk dalam rumah, sambil masuk Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca lagi sekali habis. Keluar pula, masuk pula. Tak apa-apa lah rumah tu. Rumah kecil ke rumah besar tak apa-apa. Tak ada dah. Paling bahagia dia pergi tidur hotel 5 bintang pun rumah dia syok lagi. Tak ada. Rumah dia syok lagi. Pergi rumah orang elok, kemai apa semua, rumah dia syok lagi. Pergi rumah orang makan sedap, dia makan ikan kering, rumah dia syok lagi. Setenang. Boleh tak beramai ni? Harap-harap jangan lupa lah no. Lupa. Banyak ulama-ulama ajak. Lepas tu saya sebut ini dia kena amalan-amalan begini. Mudah aja. Yang ni kadang-kadang dia kata ustaz, saya ni nak baca doa tapi tak ingat. Doa panjang, payah. Tak ada doa payah Jangan tu pergi cari hak payah. Cari apa? Kita hari tak apalah begini. Kita duduk ni kadang-kadang kita takut. Orang tua ni kata takut apa? Hantu takut juga tapi sikit. Yang takutnya takut orang. Ada. Duduk dalam rumah kita ni tengah-tengah tu dia takut hantu kan. Tengah ada tak ada takut hantu. Kita takut macam-macam. Orang rabuk ke kita, orang macam-macam takut. Imam Ghazali kata apa? Kalau kamu istiqamah. Ada istiqamah selepas azan subuh, dia bukan sekadar tak tinggal jemaah subuh,
Dia tak tinggal sunat subuh, memang dia tak tinggal. Sunat subuh dia tak tinggal. Kalau tinggal pun uzur sangat lah. Ada sunat subuh. Sunat subuh tu tak? Sunat subuh ni bila lepas orang azan subuh tu, sebelum sembahyang subuh, sembahyang 2 rakaat dulu. Bahkan ulama ajak tak apalah, nak baca surah apa pun tak apa. Ulama ajak pula, rakaat pertama baca alam nashrah, rakaat yang kedua baca alam tarakai. Jangan tinggal. Yalah kita buat tu ikhlas lillahi ta'ala, pahala apa semua. Tapi Imam Ghazali sebut pendeklah tangan musuh. Pendeklah tangan musuh. Apa maksud pendek tangan musuh? Musuh nak buat tak tercapai. Musuh nak buat apa tak tercapai. Dia rancang pilah. Kalau hang rancang orang lain mungkin, tapi kalau hang rancang nak buat kejahatan kepada orang yang tak tinggal sunat subuh ni, hang gagal. Kan kita nak harap apa lagi? Tak ada. Sebab tu insya-Allah Tuhan tak naya kita, Tuhan tak zalim. Tuhan memanglah sekali-kali tak menzalimi hamba-hamba dia. Itu kadang kita lah. Sebab tu kalau kita nak mengumpat, nak kata ke orang lah, ada memanglah mengumpat ni dosa, jangan. Ada dia pergi cerita orang nu, dia dedah aib orang nu, aib orang ni, ada dosa tu. Tapi kalau orang yang kita umpat, hak kita kata tu, bagaimana kalau orang ni, orang yang tak tinggal sunat subuh, orang ni hang duk kata kat dia, orang ni hang duk caci dia, orang ni hang duk kata, bahaya. Orang ni orang yang dekat diri dengan Allah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok dunia sekarang, politik ni kadang-kadang kita tengok pening. Kemarin dia maki, hari ni dia jadi kawan. Dia ni bila nama musuh politik ni pakat kutuk, hang kata aku kata, hang londeh kuku londeh, hang caci aku caci, hang apa semua. Tapi tengok siapa hak orang nak kata. Kalau tok guru, orang dalam dada dia penuh dengan Quran, orang yang tak tinggal tahajud, bukan sekadar sunat subuh, orang ni hang caci kata lebih kurang lebay, orang panggil ejek lebay, panggil lebay penipu, lebay pembohong, serban atas kepala tapi tak guna, duk ajuk pula semua. Saya dengar baru ni ada sampai kata haram jadah. Sikit pun tak ada kesan pada orang hang kata ni, kerana dia ahli ibadat dekat diri hang tu. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita kata caci kutuk orang biasa pun tak boleh, tambah orang dekat diri dengan Allah ni. Macam kata tadilah, kalau dia ni orang yang tak tinggal sunat subuh pun pendek tangan musuh, tambah dengan tahajud apa mau lagi. Benda ni tuan-tuan, macam kata kita boleh buat. Kita boleh buat. Itu. Ada Allahyarham Tuan Aziz, alhamdulillah saya banyaklah diberi kesempatan dengan dia apa semua. Ada satu hari tu orang pergi nak bersalam dengan dia, nak cium tangan dia. Dia bila duduk dekat Tok Guru ni tahu, aku boleh nak salam, nak peluk, nak cium orang lelaki lah. Saya alhamdulillah lah, orang panggil boleh lah nak peluk cium, Tuhan bagi tu yang besar apa semua, boleh peluk cium semua. Satu hari tu dia tak mau bagi, tak salah saya cium tangan apa semua ni. Dia kata nak ambil berkat Tok Guru. Dia kata nak ambil berkat Tok Guru. Ambil berkat Tok Guru. Dia kata kerja nak ambil berkat orang, yang hang tu tak mau buat menjadi berkat. Ambil. Kerja tu nak ambil berkat orang saja. Pasal apa tak buat sendiri menjadi berkat? Orang kata apa? Dia tahajud, kita tak tahajud. Dia baca Quran, kita malah baca Quran. Dia berzikir, kita malah berzikir. Lepas tu kerja nak tumpang berkat orang je. Yang hang sendiri tu. Yang hang sendiri tu.
Pada sama agak kita kagum dengan wali ni, kagum dengan apa semua ni. Pasal apa dia begitu? Sepatutnya kita kena tiru, bukan sekadar nak ambil berkat dia saja, kena tiru dia. Sampai kubur orang pergi minta berkat atas kubur. Nah, tu yang kadang-kadang dia buat pelik-pelik atas kubur tu, nak ambil berkat orang yang dalam kubur tu. Bukan gitu. Kita tengok apa yang dia buat. Tak ada apa yang dia buat untuk kita ambil berkat. Faham tak? Macam katalah, amal ibadat ni tak payah. Yang payah satu saja, istiqamah. Yang payah istiqamah. Macam kata tadilah. Ada. Kalau boleh tiap-tiap kali buka, sehari berapa kali keluar rumah masuk rumah, sehari berapa kali? Banyak kali tu. Sak keluar, sak masuk. Sak keluar, sak masuk. Sehari berapa kali? Duk keluar pintu tu, keluar pintu masuk, keluar masuk, keluar masuk, sehari berapa kali? Kalau tiap-tiap kali masuk 3 keluar Allah, sehari berapa kali baca Allah? Tak ada. Mana nak apa-apa rumah tu? 3 kali Quran sama dengan 3 kali keluar Allah sama dengan 1 khatam Quran. Tak ada. Tapi masalah dia tu dah. Syaitan pergi kunci mulut ni. Bukan tak mau baca, terlupa nak baca. Pada. Boleh dah lepas ni balik start buat? Boleh buat no? Arah buatlah. Boleh istiqamah tak? Panggil. Dia payah main dengan lupa ni. Ada main dengan lupa ni payah. Harap-harap istiqamah lah. Saya pun lepas-lepas duk ceramah kata tuan ni lekat Ada. Lekat, lepas tu kadang terlupa juga. Ustaz pun lupa, tambah hak tak ustaz ni. Sama lah panggil. Tapi tu orang panggil mengaji ni tahu. Sama-sama tambah ilmu. Orang mengaji pun tambah ilmu, orang mengajak pun tambah ilmu. Tu istimewanya ilmu. Duit ni makin bagi kat orang makin habis. Ilmu makin bagi kat orang makin tambah. Ustaz dia rajin mengajar, ilmu dia lagi banyak. Ada. Itu bagi. Banyaklah orang tanya kelebihan-kelebihan ilmu ni. Itu tak ada. Sebab itulah duk peringat tu, peringat kat diri sendiri tama. Tu cerita dia. Saya kata ibadat macam kata tadi, sunat subuh tu. Janganlah kita minta sekadar nak jadi pendek tangan musuh ni masuk. Orang rancang apa-apa, orang panggil tak jadi. Sebab tu kadang tadi pun saya baca di Al-Hana tadi kan, Nabi Yunus bila dia kena telan dengan ikan, kata macam apa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia mengaku, aku ni silap, aku zalim. Batu bila kena apa-apa, kita tak sedut salah tu, salah kita. Selalu orang sebut banyak mai, saya kena sihir, kedai saya orang buat, apa dia lagi, rumah saya orang sihir, apa semua. Orang sihir tak orang sihir tu nombor 2. Mungkin sihir, mungkin tak. Yang pertama sekali, pasal apa kita kena? Tanya, pasal apa kita kena? Kita kena jawab, silap aku juga. Benar? Silap aku juga. Baca Quran malas, selawat malas, ayat kursi tak baca, la anzana tak baca, qul Allah pun tak baca, sunat subuh pun tak istiqamah. Yalah, macam-macam boleh mai. Tak ada. Sebab tu silap kita. Silap kita. Tu cerita. Bila dah kena dah sihir ni, orang suruh apa pun baca. Baca yang ni, baca yang ni, baca yang ni, baca. Dia tak lega kat ustaz ni. Macam kecil manis dah. Dah kena kecil manis dah. Nak makan ubat boleh lah makan. Hak mana baik? Sebelum kena jaga, dah kena dah. Mana senang nak jaga? Macam darah tinggi dah ada darah tinggi dah. Baru kisah nak jaga, tak makan tu, tak makan ni, ubat boleh je lah, tapi nak hilang tak dah. Tu orang makan ubat darah tinggi sampai mati. Dia beza menjaga sebelum. Lepas tu benda-benda apa pun nak jaga diri kita ni, belum apa kita jaga dah. Amal ibadat kita jaga begitu. Buat ikhlas. Apa dia? Untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah niat nak kebaikan apa semua. Baik. Umat Islam terhutang kepada Nabi Muhammad SAW yang telah diutuskan oleh Allah Ta'ala membuat rahmat kepada umat manusia seluruhnya. Kita
Umat Islam semua terhutang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terhutang apa? Terhutang ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Quran daripada Nabi, hadis-hadis daripada Nabi, sembahyang daripada Nabi, puasa semua hak kita buat ni semua daripada Nabi. Semua daripada Nabi. Kita terhutang. Sebab itu kita kena doakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat tu doa. Allah kita doakan, kita tak doakan Nabi. Dialah sebaik-baik makhluk. Tapi itu yang ada pada kita. Kalau boleh kita nak darjat Nabi yang tinggi, dia angkat darjat tinggi, tempat yang paling mulia, nama Al-Wasilah tu, kita nak Nabi kita duduk kat situ. Kenapa? Kita terhutang. Terhutang pada Nabi. Bukan Nabi lagi lah tuan-tuan, ulama pun ramai orang tuan-tuan, orang politik lah banyak, dia berbeza pahaman parti politik ni, biasalah, memang macam-macam ada. Kawan ni parti ni kan, tak apalah, itu dia punya pasal apa semua. Tapi jangan kita putuskan hubungan kita dengan guru kita. Jangan. Bila kita berbeza pahaman parti politik dengan guru yang didik kita apa semua, guru kita pun kita maki, tok guru pun kita maki, dulu duk buat tarbiyah pun kita maki. Ini masalah. Ini masalah. Sebab apa? Tok guru ni bukan kita terhutang duit. Faham tak? Kalau kita terhutang duit, kita boleh bayar. Bayar sikit-sikit, boleh bayar. Kita terhutang ilmu dengan tok guru. Faham tak? Kita terhutang ilmu dengan tok guru. Nak bayar je nak. Cuba tuan-tuan fikir, nak bayar macam mana? Kita terhutang ilmu dengan tok guru. Macam mana nak bayar? Tak apalah, ambil balik ilmu hang, pun tak mau pakai. Hang reti baca Quran dengan dia. Hang reti hukum halal haram dengan dia. Hang reti sembahyang puasa dengan dia. Hang kenal Tuhan dengan dia. Tiba-tiba kita tak mau pakai tok guru tu. Tak boleh. Faham tak? Yang lain ni kita heran, maki tok guru, caci tok, tak boleh. Jangan, sebab kita terhutang ilmu dengan dia. Betul lah tok guru, dia bukan maksum. Ada, kita kena faham, orang lain ni tok guru tak boleh silap, orang lain boleh. Tok guru tak boleh silap, orang lain boleh. Tok guru bukan Nabi. Yang maksum ni Nabi. Faham tak? Tok guru mesti ada kesilapan dia, mesti ada kelemahan dia, mesti ada kekurangan dia. Oh, nak cari tok guru hak maksum tak ada silap langsung, cari mana? Nabi Muhammad penutup segala Nabi, tak ada arah. Adalah, tapi takkan kita nak maki dia, nak caci dia. Kita terhutang ilmu. Tu baru tok guru. Tok guru dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua apa yang berkaitan dengan Islam, apa yang kita hidup ni, semua ikut Nabi. Nak bayar apa pada Nabi? Tak boleh. Cuma doakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa untuk Nabi. Doanya itulah. Kita doa supaya Nabi duduk tempat yang tertinggi. Sememangnya Nabi tertinggi, kita juga nak tumpang doa pada Nabi. Itu cerita dia. Sebab tu kalau kita terhutang budi dengan orang, kita tak boleh bayar, tak boleh balas, cukup dengan doa. Sebab tu miskin satu, katakanlah orang bagi zakat kat kita, ataupun orang bagi pertolongan apa-apa pada kita, kita sesak orang bagi duit kita, bagi duit kita, kita ni tak nampak jalan nak balas, nak ganti balik, nak bagi balik. Sekat hari ni tak nampak, memang tak boleh balas, tak boleh balas. Ulama kata, macam mana kamu nak dapat balas? Cukup kamu kata jazakallahu khairan katsira, kamu dah balas. Tak? Kamu dah balas. Kalau boleh kita nak balas. Faham tak? Kita susah, orang tolong kita. Kalau boleh kita nak balas. Sekat hari ni kita tak nampak lah nak boleh balas. Nak boleh balas jasa dia tu terlampau besar. Tak boleh balas lah sekat hari ni, tak boleh balas. Ulama kata, kalau kamu sebut jazakallahu khairan katsira, kamu dah balas penuh dah.
Apa makna? Jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah balas pada kamu sebaik-baik kebaikan, sebanyak-banyak kebaikan untuk kamu. Kita balas dengan penuh hati, dengan penuh tulus ikhlas. Itu sebab kita susah, dia bantu kita. Kita nak balas tak boleh, kita doa untuk dia. Doa untuk dia. Nah itu. Kadang-kadang orang tolong nak kata yang tu pun tak kerti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih doa tu. Thank you. Dah. Dah. Itu boleh lah kata thank you. Terima kasih. Orang panggil kebesaran syukron. Panggil. Yang tu ya. Tapi kena sebut jazakallahu khairan katsira. Tuan-tuan, sebab tu ulama sebut kalau orang bagi zakat ataupun bagi derma apa-apa, kita kena doa untuk orang tu. Sebab setiap orang bagi dia mengharap. Bohonglah kalau kata ni saya bagi ni ikhlas tak ada harap apa-apa. Betul tak? Saya bagi ni ikhlas tak ada harap apa-apa. Betul dia tak harap balasan. Doa dia harap. Kita bagi ke orang, bagi pertolongan orang pada apa-apa, kita tak mau harap apa-apa. Kita harap apa sebenarnya? Kita harap dia doa. Itu saja, kita harap dia doa. Sebab itu kalau orang bagi apa-apa pada kita, kita kena berdoa untuk dia. Kalau boleh biar dia dengar kita doa. Berdengar kita doa. Sebab dia nak doa. Dia nak doa. Faham tak? Jangan sampai tak doa. Itu. Kalau kita berdoa untuk dia, makna kita balas pemberian dia. Kita balas pemberian dia. Kita doa dengan penuh ikhlas. Sekurang-kurang jazakallahu khairan katsira. Itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tak terbalas jasa Rasulullah. Besarnya. Besar, sungguh-sungguh besar. Tak ada dah sebesar. Macam mana cara dia? Selawat pada baginda. Lepas azan, Allahumma rabbaha zida'wati tammah wa salatil qa'imah, itu kita doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Allah letakkan al-wasilah, tempat yang tertinggi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun sebut dalam hadis lepas, dalam syurga ada satu tempat yang paling tinggi, al-wasilah nama dia. Kata Nabi, aku harap aku dapat tempat itu. Bila Nabi harap benda tu, kita pun doakan supaya Nabi duduk di situ. Dan sememang Nabi duduk situ, kita umat dia nanti kita boleh tengok Nabi duduk di al-wasilah, kita bangga. Kerana kita juga turut berdoa supaya Nabi duduk kat situ. Kalau kita pun tak pernah berdoa. Sedangkan Nabi duduk situ, kadang-kadang ada orang jenis muka tak malu pun. Ada. Ini sumbangan saya lah deh. Ini saya lah punya, kalau buat projek apa-apa, pada dia tak buat apa-apa, bila dah jadi dah, barulah. Ini. Jangan akhirat esok buat muka tebal pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula. Doalah lepas azan dengan penuh ikhlas. Faham? Al-maqamul mahmud ialah pangkat kedudukan yang terpuji untuk memohon syafaat bagi sekalian makhluk di padang mahsyar setelah mereka lama menderita menunggu dibicarakan dan dihisab. Setelah baginda memohon syafaat ke hadrat Allah Ta'ala untuk mereka, barulah mereka sekalian yang dibicarakan dan menerima balasan. Pengertian pakar al-maqam al-mahmud yang tersebut ada dinyatakan dalam Al-Quran. Selepas berdoa untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digalakkan kita berdoa untuk diri kita sendiri pada saat yang berkat itu. Cuma selepas daripada kita baca doa tadi, Allahumma rabbah zida'wati tammah wa salatil qa'imah sampai habis tadi, doa pula untuk diri kita. Betul lah apa-apa doa untuk diri kita. Macam tadilah, macam lepas wuduk dah. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku ni orang yang suka bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku ni orang yang bersih. Luaran aku bersih, hati perut aku pun bersih. Waj'alni min ibadika salihin. Jadikan aku di kalangan hamba-hambamu yang soleh. Doa lah apa-apa. Cuma kita faham, doa yang mustajab, doa lepas azan. Itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi datang tu dulu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan wasi'a, amalan salihan, sa'adatan daran, husnul khawatim, rizqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.